Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini tadi ada gangguan, so kita buat balik semula. Pertamanya saya ucap jutaan terima kasih kepada saudara Ramli pengurusi majlis, Tuan Raja Anwar, Puan Suzalina, Puan Hanafi, rakan kita daripada jauh datang, saudara Raj, dan semua sekali yang hadir pada malam ni, petang ni. Ramai yang hadir petang ni. Okey. Ini rakan-rakan yang hadir bersama dengan sahabat-sahabat yang ingin membincangkan soal apa? Ini kita nak buat satu perbincangan dan dalam masa yang sama juga kita mengadakan mesyuarat agung pertama, mesyuarat agung pertama Laskar Cyber Malaysia. Okey. Pertamanya saya ucap terima kasihlah kepada saudara Raja Anwar kerana sudi mengatur perbincangan bagaimana saya boleh kembali bersama dengan kepimpinan UMNO yang lain di dalam majlis kerja tertinggi UMNO. Tapi beberapa perkara usaha ini sangat baik dan saya ucap jutaan terima kasih. Cuma saya nak perjelaskan dulu sebelum tuan-tuan mengambil sebarang tindakan ataupun mengadakan sebarang rundingan. Saya minta supaya tuan-tuan faham apa yang sebenarnya sedang berlaku. Untuk makluman saudara, saya sudah pun menghantar 4 surat. Ada kepada pengurusi Jawatankuasa Pengurusan UMNO, ada kepada Susah Agung UMNO yang lama, ada kepada Susah Agung UMNO yang baru, dan baru ni peguam saya menghantar sekali lagi satu surat kepada Susah Agung UMNO yang baru. Cuma untuk makluman tuan-tuan, surat yang saya hantar ialah demand letter. Saya tak hantar surat layuan. Kenapa saya hantar demand letter? Okay. Pertama sekali, ketika saya dipecat, pada ketika itu ada ahli-ahli mesyuarat yang hadir dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi, bukan MT, tetapi terlibat dalam proses pengundian. Jadi itu sebabnya saya menghantar demand letter. Demand letter ni saya memohon supaya keahlian saya dikembalikan. Pertamanya kerana tindakan ke atas saya dari segi undang-undang tidak sah, disebabkan yang turut mengundi ada yang bukan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kena faham, di dalam mesyuarat MT UMNO tu terdiri daripada ahli Majlis Kerja Tertinggi yang menang, ahli Majlis Kerja Tertinggi yang dilantik, dan pengurusi-pengurusi perhubungan. So di dalam mesyuarat tu contohnya lah orang macam adalah beberapa, lebih baik saya tak sebut, telah mengundi, tapi beliau bukan ahli majlis tertinggi yang menang dan tidak juga dilantik. Jadi secara dasarnya mereka tidak boleh mengundi untuk memecat saya. Itu pertama. Kedua, ketika Tan Sri Anwar Musa, Susah Agung UMNO yang lama, memecat saya, alasan yang beliau gunakan ialah saya telah tidak berkata benar dengan mengatakan Presiden UMNO ingin mengadakan kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. So itu atas alasan itu saya dipecat. Tetapi selepas apa yang berlaku, kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir itu jelas berlaku. Maknanya kenyataan Tan Sri Anwar itu tidak benar. Saya memang telah saya berkata benar, dan kerjasama yang cuba dilakukan oleh UMNO dengan Tun Dr. Mahathir memang benar-benar berlaku. Cuma apabila rombongan ahli parlimen daripada UMNO, daripada PAS sampai di Istana Kuala Lumpur, mereka baru tahu bahawa, sebab pegawai istana ketika itu memaklumkan bahawa Tun Dr. Mahathir mahu mewujudkan unity government. Unity government di mana dalam tu ada DAP sekali. Itulah punca tak jadi. Itulah punca tak jadi. Jadi apa yang saya kata, mereka nak bekerjasama dengan Tun Mahathir memang benar.
dan saya punya kenyataan mengatakan bahawa Tun Dr. Mahathir tidak boleh meninggalkan DAP. Takkan meninggalkan DAP. Macam mana nak tinggalkan DAP? Projek-projek yang dia bagi kepada anak dia, projek-projek dia bagi kepada kroni dia, semua kena melalui Kementerian Kewangan, betul tak? So, Lim Guan Eng mempunyai semua maklumat ni. So, itu sebabnya saya begitu yakin bahawa Mahathir tidak sesekali akan meninggalkan DAP. Dan ternyata benar, dan akhirnya UMNO juga mengambil keputusan tidak menyokong Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri. Itu sebab kali pertama bila Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong menanya kepada 222 ahli parlimen, mereka memilih sama ada untuk memilih Perdana Menteri baru ataupun untuk membubarkan parlimen. Mereka dah buat keputusan tu. Mereka juga dah mencalonkan Perdana Menteri mana yang mereka sokong, dan tidak ada seorang pun, maksudnya tidak ada seorang pun calon Perdana Menteri yang mempunyai majoriti, simple majoriti 112 orang untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Ini kena faham. Itu sebabnya berlakunya proses kedua, iaitu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong telah meminta supaya ketua-ketua parti berpakat dan memilih calon Perdana Menteri yang mereka mahukan. Itu yang Ketua Parti PAS, Ketua Parti UMNO, Ketua Parti PPBM, Ketua Parti daripada GPS mengangkat Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Barulah wujud Tan Sri Muhyiddin. Sebelum tu Mahathir. Jadi macam mana saya nak minta maaf ke atas benda yang benar-benar saya cakap betul? Itu sebabnya saya mengambil keputusan untuk menghantar letter of demand. Tetapi saya tak adalah hantar letter of demand yang macam orang biasa buat letter of demand. Saya hantar soft letter of demand. Masih lagi tulis memohon supaya keahlian saya di dalam MT dikembalikan. Kenapa saya mohon keahlian MT dikembalikan? Kerana saya tak mohon keahlian sebagai ahli biasa. Maknanya saya tak boleh nak buat perubahan apa pun dalam pemilihan yang akan datang. Itu kena jelas. Bertanding pun tak boleh. Okey. Kedua, saya nak beritahu kenapa saya membantah kerjasama, baik mula saya bantah kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Saya menyokong pada awal bila saya tengok Dato' Najib pun dah menyokong, saya pun terima lah. Kalau Dato' Najib pun boleh terima Tan Sri Muhyiddin, takkan saya tak boleh terima. Tetapi persoalan dia, setelah Dato' Najib memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, kita tengok Tan Sri Muhyiddin telah mengkhianati Dato' Najib dengan memenjarakan beliau dengan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta denda. Mana datang munasabahnya 210 juta denda? Dato' Najib terima daripada kerajaan Saudi, begitu juga daripada kerabat diraja Prince Turki. Jumlah yang dia terima 681 juta US dollar. Ketika tu ringgit Malaysia ialah lebih kurang 3.05 ringgit berbanding dengan 1 US dollar. Tapi itu berlaku sebelum pilihan raya 2013. Lepas pilihan raya 2013, dia pulangkan balik. Itu sebab terima tu 681 juta US dollar. Tapi yang dia pulangkan balik 620 juta US dollar. Ketika itu harga US dollar dah mahal. Jadi jumlah yang dia pulangkan tu, untuk makluman tuan-tuan, ketika terima 2.071 bilion. 2.076 bilion. Bila dia pulangkan, bila dia pulangkan 2.046. Beza dia cuma lebih kurang 31 juta ringgit Malaysia saja. Okey. Kalaulah beza yang dipulangkan yang luar tu pun, yang because of bank charges dan sebagainya,
hanya 31 juta ringgit. Macam mana dia kena penjara sampai 12 tahun penjara? Lepas tu denda pun sampai 210 juta ringgit. Ini jelas nyata tidak adil. Apatah lagi tuan-tuan nak kena faham. Ni semua mengikuti ni. Boleh faham kan? Yang punya angkara ni, kes SRC International ni, kes ini untuk maklumat tuan-tuan sudah pun dibuang oleh Tan Sri Apandi. Tak ada kes. Kenapa Tan Sri Apandi pegawai negara yang lama kata tak ada kes? Sebabnya orang yang masukkan duit 42 juta ringgit ke dalam akaun amanah, kena faham kenapa akaun amanah? Kerana apabila dulu UMNO lama dibekukan akaun dia sebab diharamkan kan. Ketika tu UMNO tak boleh nak bayar bil elektrik, UMNO tak boleh bayar bil air. Itu sebab masa tu bila UMNO baru diwujudkan oleh Tuan Dr. Mahathir, bila UMNO baru berjaya menarik lebih 70% keahlian UMNO lama masuk kepada dalam UMNO baru. Ketika itu tuan-tuan saya nak beritahu, mereka mengambil keputusan lepas ni duit UMNO jangan semua masuk dalam akaun UMNO. Jangan semua masuk akaun UMNO. Kalau kena beku, habis kita tak ada duit. Sampai pejabat pun bawa hancing nak bayar bil elektrik, bayar air tak boleh. Jadi pada ketika itu Tun Mahathir membuat keputusan melantik 3 orang pemegang amanah. Siapa dia? Pertama, Tun Mahathir sendiri, Presiden UMNO. Kedua, Tun Daib, Bendahari UMNO. Dan ketiga, Setiausaha Agung UMNO. Jadi apa yang Datuk Najib buat, benda yang sama. Ada duit disimpan dalam akaun parti. Itu yang kena tahan oleh puak-puak Pakatan Harapan ni, 192 juta ringgit. Betul tak? Dia semua total lebih kurang 200 lebih. Dan ada yang disimpan di tangan Datuk Panglima Sekruak Bendahari UMNO. Itu sebab UMNO boleh bernafas. Sebab selepas pilihan raya, Datuk Seri Sekruak memulangkan balik duit UMNO. Memulangkan balik duit UMNO. Ini yang menyebabkan UMNO boleh bernafas tuan-tuan, walaupun akaun UMNO dibekukan. Ada sebahagian disimpan dalam akaun Datuk Najib. Ada sebahagian yang disimpan dalam akaun Tengku Adnan selaku Setiausaha Agung UMNO ketika itu. Jadi itu kena faham kenapa Nik Faisal sebagai pemegang amanah. Dia pemegang amanah, dia yang jaga akaun amanah atas nama Datuk Seri Najib. Ini bukan Datuk Najib punya akaun peribadi. Ini akaun amanah. Akaun ini dikendalikan oleh Nik Faisal. Nik Faisal juga ialah CEO kepada SRC International. Dia juga yang masukkan akaun ni duit 42 juta, lepas tu dia lari. Boleh tak Datuk Najib ni didakwa sebagai orang yang telah menerima suapan? Pertamanya, dia meluluskan, dia hadir dalam mesyuarat kabinet. Bukan dia seorang buat keputusan. Kabinet memutuskan membenarkan SRC International meminjam duit daripada KUAP 2 bilion, 2 kali. Tetapi duit yang KUAP sumbang untuk social responsibility, CSR, duit CSR KUAP ni, dia bagi pada banyak pertubuhan. Salah satu pertubuhan yang dia sumbang, dia bagi kepada UMNO. So orang yang menyumbang ini ialah Nik Faisal. Dia yang memasukkan dalam tu. Masalah dia sekarang ni, dia tak beritahu pada Datuk Najib. Dia dah masuk duit dalam akaun tu, lepas tu dia hilang. Boleh tak kita salahkan Datuk Najib? Jadi itu sebabnya kes ini tidak didakwa pun zaman pemerintahan Barisan Nasional. Sebab memang clear case. Kalau kita nak tuduh orang tu, contohnya Ramli lah. Ramli, dia ni tokey, dia bukan tokey besar, dia katalah pengeluar produk kecantikan, ataupun pengeluar kursi roda lah. Raja Anwar katalah pengarah hospital. Ramli bekalkan kursi roda 10 biji kepada pengarah hospital. Pengarah hospital pun luluskan. Kerana rasa terima kasih Ramli ni, Ramli pun banking duit ke dalam akaun dia. Dia nak cari akaun, tak tahu akaun apa nombor, dia tanya dengan pegawai khas kepada Raja Anwar. Pegawai khas Raja Anwar pun bagilah nombor akaun Raja Anwar tanpa pengetahuan Raja Anwar. Dia bank in. Bila dia dah bank in, betul bila dia dah bank in,
tiba-tiba ada kutu pergi buat laporan SPRM, boleh tak kita dakwa Raja Anwar telah menerima rasuah? Boleh tak? Tak boleh. Sebab ikut undang-undang rasuah di Malaysia ni, mesti orang yang menerima haluan tu dia tahu bahawa dia menerima haluan. Ini masalah Datuk Najib ni, akaun ni dah lah dia tak jaga. Yang jaga Nik Faisal, kan? Tiba-tiba dia kena. Jadi sepatutnya Tan Sri Muhyiddin ni kenang sikit lah budi. Dia dah 2 kali ni 111, betul tak? 111. Maknanya dia pun sekarang ni tak layak jadi Perdana Menteri sebab tak cukup 112. Jadi yang sokongan yang Datuk Najib bagi ni menyebabkan akhirnya dia boleh angkat sumpah. Betul tak? Jadi kalau orang dah berbudi, janganlah kau buat nyaya. Kan? Ini kes Datuk Najib ni memang kes nyaya. Terang-terang kes anyaya. Kenapa saya kata kes anyaya? Sebab kalau di bawah pemerintahan dulu sudah pasti tak ada kes. Tapi kenapa di bawah pemerintahan Pakatan Harapan jadi kes? Sebab Pakatan Harapan telah melantik peguam kepada Lim Guan Eng yang juga merupakan peguam kepada Ketua Komunis Melayu untuk menjadi peguam negara. Jadi itu sebabnya benda yang melibatkan pemimpin Barisan Nasional semua ada kes, walaupun tak ada kes. Datuk Zahid pun sama juga. Datuk Zahid bila dia kena dakwa di bawah kesalahan rasuah kerana sumbangan yang diberikan oleh Datasonic dan juga MyEG. Kita persoalkan kenapa Datasonic dengan MyEG yang memberi suapan tak kena dakwa. Macam Pang Likun dengan Lim Guan Eng. Pang Likun dia bagi suapan, dia kena dakwa. Guan Eng dia terima suapan, dia pun kena dakwa. Betul tak? Tapi kenapa kes Datuk Zahid mereka tak berlaku adil? Jadi kes-kes yang melibatkan pemimpin UMNO ni memang jelas kes yang berniat jahat dan kes yang bersifat pendakwaan terpilih. Tapi bila dia dah tukar peguam negara, kes yang melibatkan semua pemimpin Pakatan Harapan, kan? Kes melibatkan Sibara Sarasya, Eric Paulson, Hassan Karim, kes yang melibatkan Tamrin Ghaffar, kes yang melibatkan Tien Chua, kes yang melibatkan Pang Likun, kes yang melibatkan Lim Guan Eng, kes yang melibatkan LTTE, semua sekali digugurkan. Adil ke ni tuan-tuan? Tak adil. Jadi atas dasar itulah kan, saya tak boleh terima kerana bagi saya Muhyiddin telah mengkhianat Datuk Najib. Dan baru-baru ni dia mengeluarkan kenyataan cukup menyakitkan hati. Dia cerita pasal dia takkan bertolak ansur dengan kebatilan, dengan integriti. Dia tak boleh terima orang tak ada integriti. So bagi saya lah kan, macam mana kita nak hidup dengan orang yang hipokrit macam Muhyiddin ni? Yang kedua, lepas tu pula dia keluar kenyataan. Dia kata apa? Saya pernah disingkirkan kerana berkata benar. Apa maksud dia? Ini kes ni dalam rayuan. Kes ni belum selesai di Mahkamah Persekutuan. Betul tak? Sepatutnya dia tak boleh keluar kenyataan mengatakan Datuk Najib bersalah. Sekarang ni bila dia kata saya pernah disingkir kerana menegakkan kebenaran. Kebenaran kepala bapa dia. Betul tak? Dia disingkir, dia kena faham kenapa dia disingkir daripada UMNO dulu. Dia disingkir kerana melanggar disiplin parti. Kena faham. Dia disingkir kerana apa? Ini nak saya ramai orang tak tahu. Kerana dia terlibat dalam konspirasi bersama dengan Governor Bank Negara, bersama dengan peguam negara ketika itu, Gandhi Patnaik, untuk membuat kudeta. Tahu kudeta? Merampas kuasa. Hari yang Datuk Najib menggugurkan dia sebagai Timbalan Perdana Menteri, keesokan harinya sepatutnya ialah mesyuarat kabinet. Yang memberitahu pada Datuk Seri Najib ialah salah seorang daripada Tan Sri. Yang ingat tak? Tuan Mahdi kata ada seorang Tan Sri pecah rahsia. Betul tak?
Memang mereka buat kudeta nak menggulingkan seorang Perdana Menteri. Itu sebab dia digugurkan daripada kabinet. Itu pun dia tak dipecat daripada UMNO. Saya dipecat, nak beritahu pula, saya dipecat kerana saya nak selamatkan UMNO. Saya tak nak UMNO diperkosa oleh Mahathir. Tapi Muhyiddin, walaupun dia buat kudeta kepada Perdana Menteri, ni ramai orang tak tahu ni, saya nak beritahu. Datuk Najib tawarkan dia jawatan Governor Pulau Pinang, tuan-tuan. Pulau Pinang ke Melaka lah, saya tak ingat. Kau dah buat kudeta, kau dah buat pekat, buat konspirasi, minta supaya Datuk Najib, dia orang ni perancangan dia hari yang sehari sebelum tu, keesokan hari tu, kalau Datuk Najib tak pecat Tan Sri Muhyiddin ni, saya nak beritahu, hari meeting kabinet tu, dia akan keluarkan kertas pertuduhan SRC International. Untuk makluman tuan-tuan, kertas pertuduhan tu keluar sedangkan task force baru saja ditubuhkan. Ingat lagi tak tuan-tuan? Task force baru saja ditubuhkan yang terdiri daripada members daripada Bank Negara, members daripada Anti-Corruption Agency, daripada polis, kan? Task force baru ditubuhkan, tapi kertas pertuduhan dah ada. Macam mana kita tak boleh nampak lagi ini jelas satu konspirasi nak menggulingkan kerajaan. Jadi atas dasar tu dia digugurkan daripada kabinet. Tetapi bila selepas dia digugurkan daripada kabinet, dia berterusan menyerang Datuk Seri Najib. Maka itu sebabnya dia akhirnya diputuskan oleh lembaga disiplin parti untuk dipecat kehariannya setahun selepas tu. Setahun, nak kena faham ni. Jadi tak payahlah dia cerita pasal dia menegakkan kebenaran. Kita sampai hari ini dia orang tak boleh buktikan Datuk Seri Najib mencuri duit 1MDB. Tak ada. Tak ada. Jadi itu sebabnya bagi saya tak boleh lagi nak menyokong kerajaan Muhyiddin ni. Tak boleh nak menyokong kerajaan Muhyiddin. Dan saya nak beritahu dengan tuan-tuan, kalau UMNO berterusan bekerjasama dengan Muhyiddin Yassin ni, maka akhirnya dengan UMNO sekali akan guyup ditolak oleh rakyat. Ini realiti. Okay. Keduanya, dalam masa yang sama ni saya nak beritahu tentang, ramai orang tanya saya, hari ni orang Melayu dah bersatu padu. Ada orang Melayu dah bersatu padu. Kenapa Laskar Cyber ni seolah-olah nak jadi pemecah belah? Saya nak beritahu pada orang-orang yang saya anggap mereka ni tidak celik lagi. Memang menjadi tanggungjawab orang macam saya untuk bagi dia orang faham apa realiti sebenar. Memang betul, memang cantik UMNO, PAS, PPBM semua bergabung, orang Melayu semua bergabung, memang cantik. Tapi saya nak tanya dengan tuan-tuan, sebenarnya kerajaan yang memerintah hari ini masih lagi kerajaan Pakatan Harapan atau kerajaan Perikatan Nasional? Perikatan Nasional. Perikatan Nasional. Saya nak beritahu tuan-tuan, yang memerintah hari ini masih lagi Pakatan Harapan. Cuma mereka menggunakan beberapa orang UMNO dan PAS untuk menampakkan diri mereka sebagai Perikatan Nasional. Apa bukti dia? Bukti dia pertama sekali, kalau dah tukar kerajaan, kenapa masih kekalkan Ketua Polis Negara yang dilantik oleh Mahathir? Kenapa melantik Peguam Negara yang kita tahu adik-beradik dia semua sekali geng Pakatan Harapan? Kemudian kita tengok pengurusi SPR dinaikkan pangkat pula, yang tengah-tengah Pakatan Harapan ni dinaikkan pangkat menjadi Speaker Dewan Rakyat, Dewan Negara. Itu Speaker Dewan Rakyat. Yang Dewan Negara yang baru lantik ni tak apalah, biarlah. Biarlah hati rakyat yatim tu. Okey jugalah. Dia pun otak dia kadang-kadang boleh pakai, kadang-kadang tak boleh pakai. Otak dia. Saya tak cakap pendirian politik dia. Pendirian politik dia nak bakar jambatan 10 kali itu pulang. Tapi orang tua ni kadang-kadang ada guna. Nak jadi speaker tu saya tak ada bantahan sangat. Cuma Ketua Hakim Negara masih orang dia. Betul tak? Apa lagi? Peguam negara pun orang dia. Jadi kalau semua sekali kepala-kepala institusi asas negara ni masih lagi orang Pakatan Harapan, macam mana kita nak tengok penganiayaan kepada orang UMNO ni dihentikan?
Kalau dia orang kata okey lah Datuk Najib ni, takkanlah Datuk Najib ni tak boleh didakwa di mahkamah kerana dia ambil rasuah apa semua. Okey, saya ambil contoh yang paling mudah, tak payah pergi jauh, diri saya sendiri. Diri saya sendiri. Saya buat report ke atas pengakuan Datuk Ahmari. Dia terima duit dia bukan ke tangan awam, ke tangan khazanah. Seconded to Datuk Seri Najib sebagai pegawai khas. Dia kaki tangan awam boleh terima gaji daripada swasta 25,000 sebulan out solution. Dia kaki tangan awam boleh terima suapan daripada Jolo, orang yang mengarahkan dia buat tu buat ni, bagi berapa? 200,000 US dollar. Dia kaki tangan awam boleh terima 3.7 juta daripada BSI Switzerland. Dia masuk dalam akaun dia. Kaki tangan awam buka akaun dekat BSI Switzerland buat apa? Bila kita buat report polis, kita kena dakwa. Sama juga dengan kes Syed Daniel. Kita pertikaikan Syed Daniel meninggal dunia. Yang langgar dia Yu William dalam tahanan. Kemudian isteri dia ketika Yu William langgar betul-betul si Syed Daniel ni, isteri dia rakam. Persoalan dia, kenapa isteri dia rakam, benda tu dirampas, telefon isterinya dirampas, Yu William dipenjarakan, isteri dia juga di lock up juga bersama dengan Yu William. Macam mana rakaman daripada apa yang dirakam oleh isteri Yu William ini boleh keluar? Saya buat report polis, saya kena dakwa di mahkamah. Mana datang logiknya? Jadi macam mana kita nak tunduk dengan kerajaan yang zalim ni? Kes budak UN, Datuk Najib buat jamuan makan tengah hari. Kemudian dia berucap bersama dengan pelajar Universiti Melayu. Datang 8 orang budak DAP Universiti Melayu buat demonstrasi, maki hamun Datuk Seri Najib, kata Datuk Seri Najib penyamun, pencuri, perompak depan kita. Saya tengok ada budak dah berhenti tarik helmet, tak boleh tahan dengan provokasi budak-budak DAP ni. Saya berhenti, saya rampas dia punya tu, saya koyakkan. Sebab apa saya rampas, saya koyakkan? Pertama saya tanya dia, ini you punya ke? You punya gambar ke? Bukan you punya gambar. Gambar ni gambar Datuk Najib. Dan gambar ni tuan-tuan sudah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Ipoh sebagai bersifat provokasi, menyakitkan hati dan berunsur hasutan. Dan diputuskan apa ni, orang yang melukis ni pun dijatuhkan hukuman denda RM30,000 dan sebulan penjara di Mahkamah Ipoh. Dia merayu ke Mahkamah Tinggi. Bila dia merayu ke Mahkamah Tinggi, dia dapat pengurangan. Pengurangan dia apa? Dia tak perlu masuk penjara 1 bulan, tapi dia tetap kena denda RM10,000. Maknanya apa yang dipaparkan ni, karikatur badut Datuk Seri Najib ini adalah barang terlarang. Jadi bila saya koyakkan barang terlarang ini, macam mana dia orang dakwa saya pula seolah-olah saya telah merosakkan harta benda orang? Apa nilai value ni? Biasanya akta ni yang merosakkan harta benda ni ke atas, kalau kita mengkhianat orang, menghapuskan tanaman, kita curi rantai dia ataupun gelang tangan ke, adalah pakai akta ni, pakai apa ni, section ni. Tapi dia gunakan ni untuk saya rosak, saya koyak benda yang berunsur provokasi. Kalau saya tak koyakkan, mereka masih berdemonstrasi depan tu. Betul tak? Kalau saya tak koyakkan, orang yang tengok Datuk Najib diperlekir begitu akan naik angin. So saya kenalah mengambil tindakan untuk menyuraikan keadaan, meredakan keadaan. Nak buat macam mana ketika tu polis pun tak buat apa-apa? Sepatutnya pegawai polis yang terlibat di situ, dia kena ambil tindakan menyuraikan keadaan. Jadi bila tak ada sebarang tindakan, saya kenalah rampas benda tu dan suruh budak tu balik. Kalau saya tak rampas, macam mana? Budak tu kena pukul teruk. Dan memang ada orang nak pukul pun. Nasib baik kita elakkan daripada dipukul. Last kali, budak yang berhimpun tanpa memberikan 10 hari notis kepada pihak polis, langsung tak diambil tindakan.
Budak yang menghina Datuk Najib, mengata Datuk Najib penyamun, perompak, tak diambil tindakan. Kita yang menghentikan provokasi didakwa. Inilah law of the jungle zaman Pakatan Harapan. Jadi saya nak beritahu dengan sahabat-sahabat yang ada hari ini, kenapa kita kena bertukus lumus memastikan supaya UMNO tidak menggadaikan kerusi kita kepada PPPM. Pilihan Raya 2014 yang lalu, kita telah memenangi dan kita telah bertanding di 122 kursi tahun 2018. Bila kita bertanding tu, ketika itu image UMNO BN sangat rendah. Kenapa sangat rendah? Kerana ada manusia macam Mahathir Mohamad, kerana ada manusia macam Muhyiddin Yassin, kerana ada manusia macam Rafizi Ramli, macam Lim Kisiang, Lim Guan Eng, Anwar Ibrahim yang menghina BN, menghina Datuk Seri Najib, menghina Datuk Seri Rosmah pada tahap yang sangat teruk, betul? Sehingga kan ramai orang termasuk kaki tangan awam pun membenci BN. Itu sebabnya tuan-tuan, daripada 122 kursi kita bertanding, Barisan Nasional hanya kita bertanding 222 BN memenangi 79 kursi. Barisan Nasional UMNO bertanding 122, kita memenangi 54 kursi. Maknanya kita punya peratus pun lebih kurang dalam 48% yang kita menang, dikala kita paling buruk image kita. Parti orang yang kata UMNO ni parti dah tunggang langgang, apa dia panggil? Dah berterabur tunggang langgang nak masuk longkang ni kan. Berapa parti ni menang? Parti ni bertanding 55 kursi dan dia hanya menang 13 kursi. Lepas tu ahli parlimen Tanjung Piai meninggal dunia. Di kawasan China, di kawasan Melayu, kita letak calon Cina. Itu pun dia tak boleh lawan dengan calon kita. Maknanya kursi yang dia betul-betul menang tinggal 12. Tuan-tuan, jadi kenapa mereka ni beria selepas tengok 6 kali mereka dah tergolek kena langgar dengan Barisan Nasional ni? Kenapa mereka ni beria nak supaya mereka ni menyertai Muafakat Nasional? Ini kena faham. Kalau mereka nak masuk Muafakat Nasional secara ikhlas, saya boleh terima. Tapi di manakah keikhlasan Muhyiddin? Bila dia dah penjarakan Najib, besok baru dia mohon nak masuk Muafakat Nasional. Betul tak betul? Bila dah tak ada orang boleh menyaingi dia dalam Muafakat Nasional, barulah dia nak terima perlawanan untuk memasuki Muafakat Nasional. Pertama. Nombor 2, tuan-tuan, kalau kita bertanding, kita bagi kursi kepada Muhyiddin, kita bagi kursi kepada PAS. Okey. Daripada 122 kursi, PAS dulu menang 18 kursi. Boleh tak kita bertanding di tempat yang PAS menang? Pasti tidak. UMNO very gentleman. UMNO akan bagi semua kursi yang PAS menang, dan kursi di mana PAS kalah, BN pun kalah, kita akan tengok. Kalau undi PAS di situ lebih, kita akan bagi PAS kursi. Ini pasti. Okey? Maknanya PAS pasti akan dapat lebih daripada 18 kursi. Katalah di Johor, 1 kursi pun PAS tak menang. Betul tak? Tapi UMNO ni sebagai sifat terbuka dia akan sumbang 1 kursi bagi Pakatan ni. Melaka pun sama juga, kita akan bagi Pakatan ni. Tutup, katalah 30 kursi kita bagi PAS. Maknanya daripada 122 kursi, 30 kursi kita bagi pada PAS, kita akan bertanding 92 kursi. Bila bertanding 92 kursi, kita ada peluang tak menang lebih daripada 54 kursi? InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi hari ini bersatu nak 60 kursi. Bersatu nak 60 kursi. Saya yakin UMNO tak akan bagi sampai 60. Tapi katalah UMNO suka tak suka terpaksa bagi 40.
Terpaksa bagi 40. Berapa kursi yang tinggal untuk UMNO bertanding? Tinggal 52. Kalau UMNO bertanding 52 kursi, saya nak tanya dengan tuan-tuan, kalau UMNO bertanding 52 kursi, boleh tak UMNO dapat lebih ramai ahli parlimen daripada apa yang kita menang tahun 2018? Boleh? Memang tak lah, betul lah. Dulu pun bertanding 122, dapat 54. Sekarang kalau bertanding 52, dapat berapa? Takkan ni pun tak boleh fikir. Dan kena faham kenapa saya tak nak bagi kursi ni kepada Bersatu. Bersatu ni siapa? Bersatu ni orang yang pernah mengkhianati UMNO. Kalau jin khianat ni sudah ada dalam badan dia, bila-bila masa dia boleh khianat. Betul tak? Mula-mula dia khianat Najib, dia tubuh Bersatu bersama Mahathir. Dia khianat Mahathir, dia tinggalkan Mahathir. Kena ingat ni. Dan siapa yang menyertai pengkhianat ni sekali sekarang ni? Orang daripada PKR. PKR ni dulu setia dia kepada Anwar Ibrahim. Semburit. Betul tak? Bila dia dah hilang kesetiaan pada Anwar Ibrahim, dia beralih kepada Tuan Mahathir. Bila dia hilang kesetiaan pada Tuan Mahathir, dia beralih kepada Muhyiddin. Kadang-kadang main Mahathir sekejap. Betul. Jadi apa jaminan hari ini dia dah bersama dengan Bersatu? Katalah election akan datang ni, the best case scenario, UMNO menang 52 kursi, Bersatu menang 40 kursi, dan PAS menang 30 kursi. Semua kursi yang kita bertanding kita menang. Saya nak tanya, siapa jadi PM? Siapa yang jadi PM? Agak-agak tuan-tuan, siapa akan diangkat jadi PM? Tok Mat. Bukan saya kata Tok Mat tak boleh jadi PM, tapi cuba kita fikir dengan otak yang waras. Dikala UMNO begitu lemah, UMNO masih lagi 39 kursi campur MCA 2 campur MIC 1, UMNO ada 42 kursi, BN ada 42 kursi. Kita tunduk dengan orang yang hanya menang 13 kursi, mati 1, tinggal 12. Yang 12 ni 5 tak bersama dia, tinggal 7 orang je ahli asal dia yang menyokong dia. Yang 7 orang ni boleh jadi Perdana Menteri. Kita UMNO ni timbalan Perdana Menteri pun dia tak bagi. Kalau dikala dia dalam keadaan begitu bangsa, hanya ada 7 kursi asal, hanya ada 7 kursi asal, dia boleh diktat nak jadi Perdana Menteri. Dan dia boleh kata UMNO tak layak jadi Perdana Menteri. Lepas ni korang bagi dia 40 kursi, dia menang. Cuba bayangkan 7 dengan 40 kursi, berapa kali ganda? Rasa-rasa pemimpin UMNO ketika tu boleh kata no way kalau mereka minta Perdana Menteri? Boleh? Tolong jawab. Time dia ada 7 orang, curi daripada PKR 9 orang, curi daripada UMNO 16 orang, dia boleh jadi Perdana Menteri. Kalau dia sendiri dah menang 40 kursi, tuan-tuan rasa dia boleh bagi laluan pada UMNO jadi Perdana Menteri bila UMNO ada 52 kursi? Itu sebab saya ada alasan kenapa saya menentang mereka. Dan kalau ketika itu kita tak benarkan mereka jadi Perdana Menteri, apa akan jadi? Apa akan jadi? Bukan, kalau kita tak benarkan dia menjadi Perdana Menteri, dia akan balik bersama DAP. Bila mereka balik bersama DAP, saya nak beritahu katalah BN dengan semua sekali, kita ni semua sekali menang 100 berapa? 122 kursi. 30 PAS, 52 UMNO, 40 PPBN. Best case scenario, semua menang. Semua menang. Yang lain semua PH, katakan yang lain semua belah PH. Tak tahulah, Sarawak ni dia bebas. Dia nak ke sini boleh, dia nak ke sana boleh, dia bebas. Tuan-tuan, maknanya kita ada berapa kursi? Kita ada 122
PH ada 100 kursi. Kalau ketika itu baru kita, bila kita minta nak jadi presiden ataupun Perdana Menteri, mereka tak mau bagi, mereka tak mau bagi. Ketika itu mereka tarik 40 orang ni pergi menyertai Pakatan Harapan. Berapa kursi yang mereka ada? Mereka ada 140 kursi. 140 kursi. Dia kuih sikit orang macam Hishamuddin. Tuan-tuan rasa Hishamuddin tak boleh bawa 8 orang? Hishamuddin tak boleh bawa 8 orang? Sudah pasti boleh. Sudah pasti boleh. Jadi kalau 8 orang pergi ke sana, mereka ada 2/3 di parlimen. Saya nak beritahu kepada Raja-Raja Melayu, dengan 2/3 di parlimen, mereka boleh buang Raja-Raja Melayu. Itu je. Jadi ada asas kenapa saya menentang. Bukan saya ni tak suka tengok Melayu bersatu, tapi Melayu yang nak bersatu ni Melayu, mestilah Melayu yang betul-betul nak jaga kepentingan Melayu. Bukan Melayu yang bila nak menghapuskan BN, dia bercumbu dengan DAP, dia cium mulut dengan DAP, dia hina orang Melayu, dia kutuk Melayu. Last sekali bila tengok DAP dah bersama dengan Anwar Ibrahim, baru dia cari Melayu. Kalau kita orang Melayu ke, orang India ke, orang Cina, dalam Dewan ni macam-macam masyarakat ada, masih percaya dengan Mahathir dan kuncu-kuncu dia, termasuk dengan Muhyiddin boneka dia. Saya rasa lebih baik kita gantung diri. Lebih baik gantung diri. Jadi itu saja mukadimah saya dalam mesyuarat hari ini. Lepas ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan mesyuarat kali pertama Laskar Cyber Malaysia, sebuah NGO yang kita tubuhkan untuk menyedarkan rakyat dalam isu-isu politik dan dalam masa yang sama sebagai satu medium pendidikan politik. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.